Doktor, ayah saya dah tua dan dia mengidap kanser paru-paru. Ada cara rawatan lain tak selain daripada pembedahan? Ini adalah persoalan yang sering kami terima dari keluarga bersakit. Hai, saya Dr. Ishamuddin bin Ismail, pakar bedah jantung dan paru-paru HCTM. Temui saya di studio iDoktor. Kanser paru-paru adalah kanser yang berkembang di paru-paru. Ia adalah kanser ketiga paling lazim di Malaysia selepas kanser usus dan juga kanser payudara. Kanser ini adalah dibimbangi kerana 90% daripada pesakit yang didiagnos mendapat tahap 3 dan tahap 4. Kanser paru-paru menyebabkan kematian yang paling tinggi di Malaysia berbanding dengan kanser-kanser yang lain. Menurut Institut Kanser Negara, terdapat peningkatan 10 hingga 11% kes kanser paru-paru pada tahun 2012 hingga 2016 berbanding dengan 5 tahun sebelumnya. Malahan, terdapat peningkatan insiden kes kanser paru-paru di kalangan wanita. Terdapat dua jenis kategori kanser paru-paru. Yang pertama adalah jenis small cell carcinoma. Ia adalah jenis kanser yang tidak lazim, lebih kurang 10 hingga 15% sahaja daripada jumlah kes kanser paru-paru. Tetapi ini adalah eksklusif kepada perokok tegar. Jenis kanser yang kedua adalah non-small carcinoma yang lebih lazim, lebih kurang 85 hingga 90%. Menentukan jenis kanser ini adalah sangat penting kerana ia menentukan cara rawatan dan juga prognosis kepada pesakit. Terdapat beberapa faktor risiko untuk mendapatkan kanser paru-paru. Nombor satu adalah merokok. Faktor yang paling utama adalah merokok, perokok pasif, pendedahan kepada gas-gas yang toksik dan juga karsinogen seperti arsenik, benzin dan sebagainya, dan juga sejarah keluarga mendapat kanser paru-paru. Faktor merokok adalah faktor yang sangat penting di dalam kanser paru-paru. 70% daripada kanser paru-paru adalah di kalangan perokok dan 80% daripada kematian kanser paru-paru adalah di kalangan perokok. Ini adalah kerana lebih 60 toksin dan karsinogen di dalam asap tembakau yang menyebabkan perokok mendapat 30 kali ganda kecenderungan untuk mendapat kanser paru-paru. Passive smoker ataupun perokok pasif adalah faktor yang penting untuk mendapat kanser paru-paru. Mengikut kajian, terdapat peningkatan kes untuk pesakit-pesakit kanser yang tidak merokok tetapi mempunyai pasangan yang merokok. Ini terutama kepada pesakit-pesakit wanita berumur 45 hingga 55 tahun. Terdapat beberapa tanda-tanda dan simptom kanser paru-paru. Yang pertama adalah batuk yang berpanjangan, batuk berkahak, berwarna merah ataupun berdarah, sakit dada, sesak nafas dan juga penurunan berat badan yang mendadak dalam masa yang singkat. Terdapat beberapa tanda kanser paru-paru yang telah merebak ke bahagian organ lain, contohnya merebak ke bahagian tulang, menyebabkan tulang pesakit mendapat sengal-sengal tulang atau sakit tulang dan juga merebak di otak, menyebabkan pesakit mendapat sakit kepala. Bagaimana kita nak diagnose pesakit ini mendapat kanser paru-paru? Pertama, kita memerlukan pesakit datang ke hospital untuk mendapatkan beberapa jenis ujian. Pertama, contoh ujian adalah ujian imbasan X-ray di dada, CT scan di dada, MRI dan juga PET scan di dada dan juga memerlukan pembuatan ujian bronkoskopi di mana kita akan masukkan skop di bahagian salur darah ke dalam paru-paru dan untuk mendapatkan diagnosis dan juga biopsi. Mendapat biopsi ini adalah sangat penting untuk mendiagnosis kanser paru-paru. Ia boleh didapati secara bronkoskopi yang saya terlebutkan tadi ataupun melalui jarum yang dicocok di bahagian kulit untuk mendapatkan tisu paru-paru dan juga mendapatkan membuat pendedahan kecil untuk mendapatkan tisu di paru-paru. Ujian-ujian yang saya sebutkan tadi bukan sahaja mendapat diagnos dari segi biopsi paru-paru tetapi juga akan mendapat tahu tahap atau peringkat kanser tersebut.
Secara keseluruhan terdapat 4 tahap atau peringkat kanser paru-paru. Tahap 1, 2, 3 dan 4. Tahap 1 adalah tahap yang di mana kanser itu adalah kurang daripada 1 cm dan tiada tanda-tanda kerebakan kanser di tempat lain. Dan tahap 4 adalah terdapat tanda-tanda kerebakan kanser sel itu di bahagian lokal, bahagian toraks dan juga di bahagian organ-organ yang lain. Rawatan-rawatan yang kami berikan kepada pesakit-pesakit bergantung kepada tahap ataupun peringkat kanser tersebut, jenis kanser tersebut dan juga keadaan fizikal pesakit dan tahap pernafasan pesakit. Secara keseluruhan terdapat beberapa rawatan untuk kanser paru-paru. Inilah pertama, membuat kemoterapi, radioterapi, pembedahan dan juga terapi yang disasarkan. Kita melakukan pembedahan untuk kanser paru-paru pada tahap 1 dan tahap 2. Secara keseluruhan juga, jenis pembedahan ini dilakukan secara minimal invasif ataupun secara formal open thoracotomy. Di mana minimal invasif ini terdiri daripada video assisted thoracoscopic ataupun robotic surgery. Apakah dia prognosis kepada kanser paru-paru? Prognosis kanser paru-paru bergantung kepada jenis kanser tersebut dan juga terdapat tahap atau kerebakan kanser tersebut di organ-organ yang lain. Pertama, untuk prognosis kanser paru-paru jenis small cell carcinoma, prognosisnya tidak berapa baik. Jangka hayat lebih kurang 3 bulan hingga 6 bulan jika tanpa rawatan dan jangka hayat selama 1,5 tahun hingga 2 tahun dengan rawatan. Manakala prognosis untuk non-small carcinoma ini adalah lebih bagus. Tapi ia adalah bergantung kepada tahap dan kerebakan kanser tersebut pada organ lain. Contohnya, jika tiada kerebakan ataupun stage yang awal, tahap 1 dan tahap 2, survival adalah tinggi, lebih daripada 50% dalam masa 2 tahun. Tetapi jika tahap yang lambat, tahap yang lewat, tahap 4, 3 dan 4, maka prognosis adalah berkurang dalam lebih kurang 30% dalam masa 2 tahun. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, penyakit kanser paru-paru ini adalah kanser yang sangat digeruni dan signifikan di masyarakat Malaysia dan juga masyarakat di dunia. Oleh itu, adalah wajar bagi kita untuk mencegah daripada mendapat risiko kanser paru-paru. Antara benda yang kita boleh lakukan adalah nombor 1, berhenti merokok. Nombor 2, berhenti untuk menjadi passive smoker. Nombor 3 adalah lari daripada persekitaran yang mengandungi gas yang toksik seperti asbestos, arsenik dan sebagainya. Nombor 4 adalah menjalani gaya hidup yang sihat seperti bersenam dan juga makan makanan yang sihat. Akan tetapi jika tuan-tuan dan puan-puan mempunyai risiko-risiko untuk mendapatkan kanser paru-paru, silalah berhubung dengan kami dengan segera. Kita boleh membuatkan saringan untuk tuan-tuan dan puan-puan, dan saringan untuk tuan-tuan dan puan-puan adalah lebih bermakna jika tuan-tuan lebih daripada 40 tahun merokok ataupun berhenti merokok kurang daripada 12 tahun, menjadi chronic passive smoker, mempunyai sejarah keluarga mendapat kanser paru-paru dan juga tuan-tuan dan puan-puan bekerja di bahagian atau persekitaran yang toksik.